Sultan Yusof Izzuddin Shah. Dan di Balai Rong Sri ini juga terdiri daripada anak-anak anda, cucunda-cucunda serta menantu kepada Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak. Sebagai menyambut tetamu ataupun ketibaan para kenamaan dan juga orang ramai termasuk rakyat jelata di sini disambut oleh Yang Berbahagia Datuk Zainal Muhammad Azim yang merupakan orang besar-besar Perak yang digelarkan sebagai orang kaya Sri Adhikar Raja Shah Bandar Muda, serta dibantu oleh Yang Berbahagia Tuh Amar Sri Diraja Datuk Ayub Hashim yang merupakan Setiausaha Dewan Negara Perak. Selain daripada upacara ataupun istiadat penyampaian sembah takziah ke atas jenazah Duli Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak, Balai Rong Sri juga diserikan dengan bacaan Al-Quranul Karim. Dan di samping itu juga pada jam 2.30 petang nanti kita akan ikuti istiadat khusus pengisytiharan pelantikan Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak yang ke-35 bakal diumumkan. Dan mungkin ramai yang menantikan siapakah yang bakal memegang tahta kerajaan tampuk pemerintahan selepas kemangkatan Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Sultan Azlan Shah Ibni Almarhum Sultan Yusof Izzuddin Shah. Untuk makluman para penonton sekalian juga, pengumuman akan dibuat oleh Yang Berbahagia Jeneral Besar Tan Sri Datuk Sri Diraja Haji Muhammad Zahidi bin Zainuddin yang merupakan orang kaya Bendahara Seri Maharaja, yang merupakan orang kedua terpenting selepas yang Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak sebagai yang dipertua kepada Ahli Dewan Negara Perak. Ahli Dewan Negara Perak merupakan satu majlis ataupun dewan penentu kepada siapakah bakal menjadi sultan ataupun raja kepada negeri Perak Darul Rizwan serta jajahan takluknya. Ahli Dewan Negara Perak terdiri daripada 31 orang yang termasuk Duli Yang Teramat Mulia Raja Dihili Perak, termasuk Yang Berhormat Menteri Besar Perak, Yang Teramat Mulia Raja Kecil Besar, Yang Teramat Mulia Raja Kecil Sulong, Yang Teramat Mulia Raja Kecil Tengah, Yang Teramat Mulia Raja Kecil Bongsu, dan yang dipertuanya sendiri yang merupakan Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Sultan Azlan Shah Ibni Almarhum Sultan Yusof Izzuddin Shah. Untuk makluman para penonton sekalian, pada sesi petang nanti akan berlangsung dalam Balai Rong Sri ini ketibaan ataupun keberangkatan Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja dan Sultan-Sultan untuk menyampaikan sembah takziah ke atas jenazah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Sultan Azlan Shah Ibn Almarhum Sultan Yusof Izzuddin Shah. Para penonton sekalian, Paduka Seri Sultan Perak mangkat pada usia 86 tahun, dan sebaik sahaja pelantikan pengisytiharan Sultan bagi negeri Perak Darul Ridwan yang baru, maka 78 das tembakan meriam akan dilepaskan. Sebaik sahaja pengisytiharan pelantikan dibuat oleh Yang Berbahagia Jeneral Tan Sri Datuk Sri Diraja Muhammad Zahidi Zainuddin yang merupakan orang kaya Bendahara Seri Maharaja, yang merupakan pengurusi kepada Majlis Mesyuarat Dewan Negara Perak yang bersidang semalam untuk menentukan siapakah sultan ataupun raja yang bakal memegang tampuk pemerintahan kerajaan negeri Perak Darul Ridwan serta jajahan takluknya.
Waktu ini awal 8.50 pagi tadi, Yang Berhormat Datuk Seri Najib Tun Razak telah pun dan isteri Yang Berbahagia Datuk Seri Rosmah Mansor telah pun menyampaikan sembah takziah beliau berdua sebagai menghormati jenazah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak, dan beliau kembali daripada lawatan rasmi selama 6 hari ke Xi'an, China dalam usaha untuk mengingati kembali hubungan diplomatik antara Malaysia dan China yang telah pun berusia 40 tahun. Buat masa ini, Duli Yang Teramat Mulia Raja Dr. Nazrin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Shah sendiri telah pun berkenan mencemaduli untuk menyambut ketibaan rakyat jelata bagi menyampaikan sembah takziah kepada jenazah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak. Dan untuk setakat ini kita kembali dulu ke Angkasa Puri dan kita akan kembali lagi pada bila-bila masa dari sekarang. Kita kembali dulu ke Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Ustaz Tuan Asmawi, dan kembali semula ke Studio 1 Angkasa Puri. Dan jelas kita lihat begitu ramai sekali rakyat jelata, khususnya yang datang dari seluruh negeri Perak yang hadir untuk memberikan penghormatan terakhir dan menunjukkan betapa kasihnya rakyat kepada tuanku, dan ini juga merupakan kehilangan yang sangat-sangat besar kepada kita semua. Dan kita masih lagi bersama dengan tetamu di studio, Profesor Datuk Dr. Hassan Basri Awang Mat Adahan, beliau adalah ahli jawatan kuasa Kluster Pendidikan dan Pembangunan Modal Insan Majlis Profesor Negara. Prof Datuk, kalau kita ketahui baginda adalah Chancellor UM sejak dari 1986, kira-kira dah 28 tahun ya baginda menjadi Chancellor UM, dan Profesor Datuk juga berkhidmat di UM. Boleh kongsikan pengalaman Prof Datuk semasa baginda menang sebagai Chancellor di UM tu? Ya, terima kasih Hazrin. Satu soalan yang bidang saya lah tu. Memang bidang kami pendidikan ya. Apabila tuanku dilantik sebagai Chancellor Universiti Melaya, kita tahu Universiti Melaya sebagai universiti yang terulung. Jadi bila tuanku dilantik dan tuanku dengan latar belakang yang begitu, maka dia suatu kebanggaan. Malah Universiti Melaya meletakkan maknanya suatu keistimewaan dengan mendapat seorang Chancellor yang berlatar belakang pendidikan. Kemudian Universiti Melaya kita tahu dia ada Fakulti Undang-Undang yang tertua di Malaysia kan. Ialah dengan universiti yang tertua, universiti terulung, dapat pula Chancellor yang begitu berbau akademiknya, maka ini satu kita kata keistimewaan luar biasa. Dan semasa tuanku menjadi Chancellor, saya memang saya bertugas di Universiti Melaya. Saya menyertai 87 dan tuanku menjadi Chancellor tahun 86 sehingga 28 tahun seperti yang disebutkan tadi. Ini di antara keistimewaan yang kita perolehi ialah umpamanya Universiti Melaya mengejar ranking dan ingin menjadi universiti yang menjadi universiti yang duduk dalam world ranking, dan ini sentiasa diberikan perhatian utama oleh tuanku. Dan saya merujuklah perkara ini kepada naik Chancellor, bekas-bekas naik Chancellor, dan mereka mengatakan memang tuanku menyelusuri satu persatu secara terperinci. Sesuai lah dia sebagai seorang hakim kan. Jadi hakim kan dia detail, dia akan melihat. Maka itu satu perkara yang memang tuanku memainkan peranan besar. Dan dalam konteks dalam negara pun Universiti Melaya memperkembangkan sistem tadbirannya dengan punjaan ISO dan sebagainya. Semuanya itu dinaungi dengan begitu teliti oleh Duli Yang Maha Mulia tuanku lah. Kemudian itu satu perkara tentang ni. Keduanya di Universiti Melaya ada satu keistimewaan, iaitu dipanggil syarahan Sultan Azlan. Syarahan undang-undang Sultan Azlan. Ini dikendalikan oleh Fakulti Undang-Undang sebenarnya, dan dikendalikan oleh pihak luar, berkaitan dengan pihak luar, iaitu mereka dalam bidang undang-undang. Apa yang istimewanya tentang syarahan undang-undang ini, dia suatu syarahan yang sangat prestis. Bukan dalam konteks Universiti Melaya saja, dan bukan dalam konteks negara saja, malah dia dalam konteks antarabangsa. Kerana pertamanya mereka yang datang berceramah itu
Saya memang tak pernah pergilah, kerana ini bukan bidang saya. Kalau saya pergi pun hanya sekadar mendengar. Tapi memang kita di Universiti Melayu tahu perkara ini. Penceramah yang datang itu sebenarnya dipilih oleh tuanku sendiri. Jadi tuanku dalam bidang undang-undang, kemudian syarahan kena undang-undang. Jadi pilihan itu tentunya pilihan yang tepat lah. Di antara orang yang pernah memberikan syarahan itu adalah isteri bekas Perdana Menteri Britain, Tony Blair sendiri, kan? Kerana beliau juga seorang pengamal undang-undang. Itulah begitu juga profesor-profesor dan pengamal undang-undang yang terkenal daripada luar negara, sama ada daripada rantau Asia ataupun di Amerika, di Eropah dan sebagainya. Itu yang saya katakan tadi, kemasyhuran secara undang-undang itu serta adilan itu bukan hanya dalam konteks Universiti Malaya, dan dihadiri oleh mereka yang memang berkaliber. Itu satu perkara yang menarik untuk diperhatikan. Selain daripada perkara-perkara lain yang berkenaan akademik yang saya katakan tadi, memang sebagai seorang Chancellor, tuanku bukan hanya sekadar menaungi, tetapi memang tuanku melihat sendiri perkara itu. Dan juga kalau boleh saya kongsi tentang di Universiti Malaya itu, kita juga ada dipanggil golf tournament secara tahunan di antara Universiti Malaya dengan Universiti NUS, University of Singapore. Kita tahu kan Universiti Malaya adalah asalnya di Singapura, King Edward. Kemudian pada tahun 49 baru berpecah. Jadi mengekalkan tradisi itu, kita lihat dia sebagai golf tournament, tapi sebenarnya dia adalah tradisi akademik. Golf itu kita panggil sebagai wasilah ataupun mean saja. Kan? Memang benar tuanku meneruskan legasi daripada yang sebelum itu, iaitu almarhum Tunku Abdul Rahman Al-Haj sebagai Perdana Menteri Malaysia kita yang pertama, sebagai Chancellor UM yang pertama. Tetapi semasa tuanku perkara ini diteruskan, dan seperti yang saya sebutkan tadi, golf itu hanyalah kita kata wasilahnya, tetapi dia adalah kesinambungan, kerjasama erat dan tradisi di antara dua institusi yang ternama di antara dua negara ini. Itu pun satu, saya katakan tadi, golf pun dia jadi akademik juga. Dia jadi akademik juga. Sebab pertemuan. Jadi golf tu bukanlah orang kata ni sangat amateur nak main saja, tapi lebih pada wacana dan perbincangan, perkongsian pendapat di antara dua institusi yang terulunglah daripada dua negara ini. Dan kalau boleh kita sentuh juga dari sifat-sifat kepribadian, kewibawaan tuanku sendiri, dan kerana saya kira mungkin dia bagi individu yang berpeluang sebenarnya untuk bertemu, berjumpa dan juga mungkin rapat dengan tuanku sebenarnya sangat-sangat bertuah. Dan Prof Datuk sendiri ia berpengalaman sekian lama berkhidmat di Universiti Malaya di bawah kepimpinan tuanku. Jadi mungkin ada sifat-sifat tertentu yang Prof Datuk paling kenang dan juga mungkin sanjung yang mungkin menjadikan tuanku sebenarnya seorang pemimpin yang lebih dari layak sebenarnya, yang terunggul. Apa yang menarik di universiti ini, Cik Azri, ialah perhubungan kita dengan pemimpin kita berkisar kepada perkara-perkara akademik. Jadi maksud saya, kalau kita mencapai kecemerlangan atau melakukan sesuatu pada tahap yang seoptimal mungkin, maka ketua kita ataupun dalam konteks ini Chancellor kita, dia akan menyatakan kepuasan dia itu kepada kita secara pemimpin dengan dia yang di bawah. Dan baginda tuanku, dia tidak melihat sebagai seorang raja dengan rakyat, tapi sebagai seorang mempunyai Chancellor dengan tenaga di universiti. Itu yang kita merasakan kemesraan itu. Seperti cikgu dan anak murid. Seperti cikgu dan anak murid. Ataupun sebagai guru besar dengan guru-guru. So, jadi kemesraan itu rapat. Dan suka saya sebutkan juga, sebelum saya memanjangkan lagi tentang tuanku itu, anak anda tuanku, iaitu Dr. Raja Nazrin, juga adalah pro-Chancellor dia. Dan baginda tuanku pun juga bukan hanya sekadar kata pro-Chancellor
atas lantikan, tetapi seorang ahli akademik. Kerana dia mendapat PhD daripada Harvard University. Kita tahulah Harvard University yang rankingnya nombor 1 di dunia. Dan tuanku ada office di UM. Ada ofisnya di UM, ada pejabatnya di UM untuk kerja-kerja akademik baginda. Jadi itu satu lagi perkara, kita tidak merasa satu kejauhan ataupun ni kan. Kalau saya pun ada ofis akademik, tuanku ada ofis akademik, menyatakan bahawa baginda praktis akademik itu di apa namanya universiti. Ini saya bercakap dari segi akademik lah. Balik kepada yang hubungan tadi, saya di Mesir Malaya, saya duduk dalam Palapes kan. Jadi Palapes ini sebuah pasukan tentera, kita tentera simpanan kan. Dan penglibatan kerajaan Perak, Kesultanan Perak di dalam apa ni tentera simpanan ini penting, sebab umpamanya apa nama tu sultan apa nama tu yang selepas daripada sultan apa nama tu Sultan Iskandar Shah. Sultan Iskandar Shah baginda lah yang mengasaskan dipanggil Malay Reservist ni. Sebab kita tahu pada ketika itu kita berdepan dengan apa nama tu penentangan Jepun dan sebagainya kan. Jadi baginda yang terlibat dalam mengasaskan ini. Jadi penerusan ini berjalan sehinggalah sekarang, dan saya di Malaya kontak saya dengan tuanku dalam majlis-majlis resmi ketenteraan, iaitu kalau masa convocation saya pada beberapa ketika menjadi sebagai parade commander. Jadi menghadap tuanku, dan saya tidak merasa gerun kerana saya tahu saya mesti dress well, saya mesti buat dengan betul, dan kalau buat betul tuanku akan senyum. Kalau buat salah bersedialah kan untuk kita apa nama tu mendapat teguran itu. Jadi bagi saya suatu yang kita tidak ada rasa di sana ada hijab ataupun dinding lah. Itu yang kalau boleh menjawab pada soalan yang disebutkan tadi lah. Itu secara ringkasnya begitu lebih kurang. Bermakna tuanku memang sangat rapat dengan petugas-petugas dan siapa saja yang bekerja di bawah baginda. Jadi tuanku memang tidak meletakkan halangan sebenarnya, walaupun mungkin status ataupun kedudukan tuanku sebagai sultan ataupun raja itu tidak menghalang tuanku untuk sebenarnya berhubung secara langsung dengan pekerja-pekerja di kalangan orang rakyat. Betul. Ya. Dan almarhum Tuan Baginda Tuanku dilantik menjadi Hakim Mahkamah Tinggi Melaya sekaligus menjadi hakim termuda dalam sejarah kehakiman Commonwealth pada usia 37 tahun. Hazri, boleh Prof huraikan sedikit tentang keistimewaan pada Baginda Tuanku ini? Ya. Itulah tadi yang saya sebutkan tadi, baginda melalui perjalanan ini dengan usaha sendiri, mencapai kecemerlangan ini dengan usaha sendiri, melaluinya dengan jalan yang tidak orang kata ada jalan pintas. Dan kita kena faham juga, walaupun kita tidak suka kepada penjajah, tetapi British ini dia sebagai di negara kita ini, apa yang kita boleh umpamanya syukuri ialah British dia telah mengajar kita bagaimana menjalankan satu pentadbiran secara teratur. Sebab itu orang Melayu ni terkenal dengan apa nama tu penubuhan jawatan kuasa untuk memastikan perkara itu berjalan dengan teratur. Jadi kalau lihat di situ, maka apabila tuanku mendapat jawatan dalam usia 37 tahun, itu bukan satu laluan biasa. Lalu di atas kecemerlangan. Dan saya nak relatekan itu juga, baginda tuanku mendapat ijazah kehormat. Di antara yang paling prestij yang tuanku dapat ialah sebagai alma mater University of Nottingham selepas 30 tahun graduate daripada University of Nottingham tahun 1954. Pada tahun 1984 tuanku dianugerahkan doktor kehormat falsafah undang-undang. Ini satu yang sangat istimewa sebenarnya, berdasarkan kepada kecemerlangan. Tidak diberi, kita tahulah kan, British ini dia sistem dia memang dia based on merit. Dia tidak boleh beri sesuka hati nak bagi saja, tidak. Ini diperoleh oleh tuanku. Pada tahun 1984 tuanku mendapat doktor kehormat
falsafah undang-undang daripada Universiti of Nottingham. Selain daripada tuanku juga mendapat ijazah kehormatan undang-undang daripada universiti yang sangat berprestij negara kita, iaitu Universiti Malaya pada tahun 79, dan juga mendapat ijazah kehormatan undang-undang daripada USM, dan juga daripada universiti yang sangat berprestij di Indonesia, iaitu Universiti Gajah Mada. Universiti Gajah Mada Indonesia. Ini yang tuanku dapat. So semuanya ini memperlihatkan kepada kita kecemerlangan yang memberi inspirasi sebenarnya kepada kita sebagai rakyat lah, untuk kita dalam pada hari ini mengenang jasa-jasa dan pengorbanan yang telah ditinggalkan oleh Yang Maha Mulia Tuanku kepada kita. Prof Datuk ada bercakap tadi sampai rakyat pun tidak terkejut bila baginda dilantik sebagai Yang di-Pertuan Agong, kerana tidak tahu semasa baginda menjadi hakim tu baginda adalah daripada Sultan Azlan Shah di Yang di-Pertuan Agong, ya. Sebagai sultan dulu. Sebagai sultan dan kemudian Yang di-Pertuan Agong. Agong itu datang ke dalam begitu rendahnya peribadi baginda. Ya. Sebab kita tahu, sebenarnya masuk saya, rakyat tidak tahu siapa Sultan Azlan itu. Sebab baginda pada ketika itu terlibat di dalam institusi kehakiman. Dan kita tahu di institusi kehakiman ini, contohnya kita hanya tahu Ketua Hakim Negara. Hakim Mahkamah Tinggi kita tak tahu siapa mereka. Hakim Mahkamah Persatuan kita mungkin tahu 1-2 nama tapi tak kenal orangnya. Dengan macam gelap mereka itu kan. Kita tak tahu sebab mereka ni mesti low profile. Sebab itu adalah di antara prinsip-prinsip hakim kan. Dia mesti menjaga, bukan mereka menjauhkan diri daripada masyarakat, tetapi bagi memastikan mereka itu dalam menjalankan tugas itu tidak bias dan sebagainya. Itu. So kita tak tahu tiba-tiba jadi sultan. Itu yang saya katakan tadi. Rakyat memang shock lah. Kan?